Mulia Maulid Rasul Rabiul Awal ni, insya-Allah dengan Maulana sebagai kita tahu di dalam bidang pakaran dalam hadis, insya-Allah dapat kita bersama-sama melihat akan peristiwa ataupun nubuah, insya-Allah Maulid Rasul terpulang pada Maulana Fakhrul Razim tu bawa kisah ini ceramah ini, insya-Allah kita bertahu, insya-Allah Allah SWT ni utuskan kepada kita untuk membaiki akhlak kita. Nama itu memang dapat makan mati akhlak, dapatkan al-Qubi Rasulullah Waswatun Hasanah. Itu semua kita tahu, insya-Allah. Pada malam ini, insya-Allah kita bersama-sama, insya-Allah duduk santai ni, insya-Allah semua okey hujan jadi tenang, insya-Allah. Jadi dengan tanpa melengah masa, insya-Allah saya ingin menjemput dengan segala hormatnya kepada Ustaz Maulana Fakhrul Razim Abdul Rahman untuk meneruskan kuliah khas kita sempena Maulid Rasul, insya-Allah. Silakan Ustaz. Dan sebelum lupa, insya-Allah ada tabung pusat pendidikan Al-Quran dan Hadis, insya-Allah boleh kita sama-sama menyimpan, insya-Allah. Alhamdulillah. Lagi mau kita. Dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Majlis Merangkap, pengurusi masjid ini, seluruh ahli jawatan kuasa, Imam Bilal Siap, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita melahirkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini dipanjangkan umur kita sekali lagi, dikurniakan tubuh badan yang sihat, dilapangkan masa kita untuk sama-sama kita nak berkongsi maklumat, bagi kita nak menghayati tentang kehidupan perjuangan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau ini, masjid ini, kerana sudi menjemput saya, dan saya merasakan malam ini adalah merupakan malam pertama lah yang saya menjejak kaki ke masjid ini. Jadi ala kulli hal, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada beberapa persoalan dan kemusykilan yang kita kena jawab pada malam ini. Sebab apakah kita mengadakan saban tahun ataupun setiap tahun ceramah Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang tu kita kena tanya, dan jawapan itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala bila dia mewajibkan kita berpuasa, kutiba alaikumus shiyam, setiap tahun kita kena puasa kan? Orang yang tak ada keuzuran syar'i dia kena puasa setiap tahun. Di hujung ayat tu Allah Taala kata la'allakum tattaqun, nak bagi jadi bertakwa, nak jadi takut, nak melahirkan suatu jiwa yang gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap tahun kita latih dengan puasa.
Dan juga setiap tahun juga orang Islam di seluruh pelosok dunia ini mengadakan ceramah selain daripada Maulid, iaitu Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah ni maknanya berserta dengan hijrah, bersama-sama dengan hijrah. Nak mengingatkan kembali kepada seluruh umat Islam tentang bagaimana susahnya, periknya, payahnya, sengsaranya Nabi dan para sahabat berhijrah daripada Mekah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Makan masa berhari-hari, berbulan-bulan, susah payah tuan-tuan. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, naik kuda, susah. Semata-mata sahut akan seruan Allah ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang dalam bulan Ramadan juga, orang Islam di seluruh pelosok dunia sering mengadakan ceramah Badal Kubra, iaitu peperangan Badar yang besar. Ala kulli hal, semua majlis-majlis, program-program yang diadakan itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengajak umat Islam supaya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di dalam majlis-majlis ilmu dan ceramah yang diadakan dibaca ayat-ayat Quran, dibaca akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca sirah Nabi dan sirah para sahabat. Tidak lain dan tidak bukan nak ajak orang supaya takut kepada Allah, mengingati Nabi. Hasil daripada mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melahirkan kecintaan yang tidak berbelah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi tuan pengurusi kita merangkap pengurusi masjid ini membaca ayat Quran yang selalu kita baca, yang kita dengar di dalam majlis-majlis ilmu, khususnya di dalam majlis ceramah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan contoh ikutan yang sangat baik. Siapakah tuan-tuan yang menjadikan Rasulullah sebagai ikutan, sebagai contoh, sebagai tauladan? Siapa dia? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia tahu, dia yakin setiap perbuatan, amalan, tindakan, aktiviti harian yang dia buat, setelah dia akhir balik, sampailah dia dijemput oleh Allah Ta'ala dengan makna kematian, dia tahu, dia yakin segala amalan dia, perbuatan dia akan dihisab. Liman kana yarjullaha, siapa-siapa yang mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir. Wal yaumal akhir maknanya dia yakin tentang adanya hari pembalasan, hari akhirat, maknanya hari pembalasan. Bagi kita orang yang beriman, kenapa penting sangat, perlu sangat ada hari akhirat? Bagi orang yang tak beriman, dia rasa tak perlu hari akhirat, dan dia tak nak pun. Dia bimbang, khawatir, takut amalan dia akan dibalas. Sebab dia tidak beriman, dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan siksaan, dan akan dihumbang ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Bagi kita sebagai orang beriman, kita nak sangat berlakunya hari kiamat. Tidak tadi kita sembahyang tuan-tuan, tuan-tuan selepas bagi salam tadi, tuan-tuan dapat apa? Ada tak dapat duit segundi ke? Dapat buah royan ke? Sekarang ni bukan musim royan kan? Dapat petai segundi ke? Maknanya imbuhan-imbuhan dunia dapat tak? Tak dapat. Bukan kata tadi kita sembahyang, lepas ni pun kita tak nampak. Daripada kecil, daripada dulu kita sembahyang, puasa, zakat, haji, dapat apa? Inilah perlukan kepada keimanan, keyakinan adanya pahala, adanya balasan, ada imbuhan daripada Allah ni. Dia akan balas itu di mana? Negeri akhirat. Wal yaumal akhir. Sebab tu kita bukan saja kena yakin, dan kita nak, kita seronok berhadapan dengan kematian, seronok untuk kita berhadapan dengan alam akhirat. Malam ni tuan-tuan dengar pelik sikit ya. Sepatutnya dengar alam akhirat takut kan, dengar alam kubur takut. Sebenarnya bila kita baca kitab-kitab akidah dan kita tengok dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bukan hanya maklumat-maklumat tentang ketakutan, kegurunan, azab, siksaan. Tak. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskan engkau membawa kabar gembira. Apa dia? Kabar gembira, buat baik dapat pahala lantaran dapat syurga. Buat jahat dapat dosa, lepas tu dibalas dengan neraka. Biasanya bila kita sebut alam kubur ni, semua takut kan? Oh, duk bayang kalau jengking, ular, apa dia? Tanah himpit, bumi himpit kan? Sampai belaga tulang rusuk. Kita tak baca ke ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi tentang kebahagiaan orang yang beriman berada dalam kubur? Sebab itu dalam hadis menyebut raudhatun min riyadil jannah hufratun min hufarin nar. Dia kata apa dia? Taman daripada taman syurga kubur ni. Jangan nak takut sangat. Sebab tu kena persiapkan diri kita untuk mati. Bila kita ada persiapan, banyak ibadah kita kepada Allah Ta'ala, dia ada tengah-tengah antara takut dengan raja. Takut dengan harap, dengan suka. Taman daripada taman syurga, lubang daripada lubang neraka. Maknanya kalau orang beriman, insya-Allah dia tidak takut. Sebab dia telah bersedia. Kita ni banyak bersedia bila berlaku sakit ke, kena kencing manis, darah tinggi, gout, susah hati, duk persiap nak bagi sihat. Bukan kata tak boleh, boleh. Bagus, memang disuruh dalam agama. Tapi persiapan untuk mati tak bersedia. Dia rasa sayang sangat nak meninggal dunia ini, nak masuk dalam kubur tu dia tak nak. Sebab dia duduk bayang kubur tempat azab. Senang kan? Quran hadis kata kubur juga sebahagian daripada tempat nikmat. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, mengharapkan Allah dan juga hari akhirat. Dan juga wa zakarallaha katsira, orang yang akan menjadikan Nabi sebagai idola, contoh dia, selain daripada dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan inilah yang akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai ikutan, sebagai tauladan. Kalau kita tengok ayat yang lain, mukaddimah surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Yang demikian itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah yang akan mengambil Quran sebagai jalan petunjuk, sebagai jalan untuk memperolehi hidayah? Adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan semua orang. Walaupun di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Masa saya mengaji tafsir dulu, saya teringat syarahan dan tafsiran yang dikemukakan oleh guru saya. Dia kata kenapa yang ni hudan linnas, yang ni hudan lil muttaqin. Asal-asal Quran ni semua manusia akan memperolehi petunjuk, memperolehi hidayah daripada Quran. Tetapi yang ambil petunjuk daripada Quran hanya orang bertakwa, bukan semua orang. Orang kafir tak ambil, orang zalim tak ambil, orang fasik tak ambil, dia tak akan ambil. Yang akan ambil petunjuk hidayah daripada Al-Quran ini adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kita bacakan tadi yang akan menjadikan Rasulullah sebagai ikutan, contoh tauladan adalah orang yang takut kepada Allah, mengharapkan hari akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita jadikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan dan tauladan bagi kita, tak cukup sekadar dakwaan dan pengakuan. Sebab Allah Ta'ala sebut lagi di dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul fakhuzuhu, kamu ambil, kamu pegang dengan kemah, pegang teguh.
Apa yang Nabi suruh? Banyaklah Nabi suruh kalau kita tengok dalam hadis-hadis dia kan. Yang tu nak cerita satu persatu, kita kena masuk pengajian hadis pula tuan-tuan. Satu-satu Nabi suruh kita buat. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan sesuatu yang dilarang oleh Nabi, hendaklah kamu berhenti. Kamu tinggalkan. Sebab tu ada hadis yang lain kan, tuan-tuan mengaji hadis ni, tuan-tuan semua hafal hadis ni. Hadis ni hadis yang pendek ya tuan-tuan, kalau kita mengaji matan arba'in. Yakni hadis 40. Man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan, sesuatu ibadat. Bila kita kata ibadat, apa makna ibadat? Al-ibadatu ismun jami' lima yuhibbuhu Allah minal aqwal wa af'al kas-salah wa zikri wa zakah wa zibhi wa ghairi dhalik. Ibadah-ibadah itu nama yang merangkumi sesuatu yang disukai oleh Allah, sama ada dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan. Bila disebut sebagai ibadah, ibadah ni dia tak boleh lari daripada petunjuk yang datang daripada Nabi SAW. Maknanya kita tak boleh cipta tuan-tuan, tak boleh nak reka. Dengar cerita tadi kan, Tuan Pengerusi telah buat pengumuman masjid kita ni akan baik pulih ataupun buat baru ya. Design macam mana, reka bentuk macam mana, nak buat cara bentuk Melayu ke, bentuk masjid macam di India lain sikit, macam di negeri China lain. Tu tak apa tuan-tuan, sebab dia bukan ibadah, itu di sudut binaan. Antum a'lamu bi amri dunyakum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia, tetapi tentang urusan akhirat Nabi lebih pandai daripada kita. Kita tak boleh cipta, kita tak boleh reka. Sebab tu dalam hadis tadi yang kita baca kan, siapa yang buat sesuatu amalan, perbuatan, bila amalan dan perbuatan tidak lain dan tidak bukan atas tujuan dan maksud untuk mendampingkan diri kepada Allah, dia tak boleh lari daripada petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Yang kedua tuan-tuan, tadi kita sebut sebab apa kita mengadakan ceramah bagi nak melahirkan kecintaan kepada Nabi. Dan yang kedua, bagaimana cara mencintai Nabi SAW. Pertamanya kita duk buat ceramah, tazkirah, pengajian, duk cerita sejarah Nabi. Ini untuk apa? Untuk melahirkan kecintaan kepada Nabi. Yang keduanya, bagaimana cara nak mencintai Nabi. Kalau kita tengok, jawapannya kena kenal dulu Nabi SAW. Orang Melayu sebut apa, ada pepatah kita kan, tak kenal tak cinta. Bila kita tak kenal Nabi, macam mana nak melahirkan kecintaan kepada Nabi? Nabi tak kenal, macam mana nak kenal Nabi? Kita kena banyak mengaji tentang hadis-hadis Nabi, ilmu-ilmu berkaitan dengan hadis dan juga ilmu Quran, ulumul hadis. Kena banyak mengaji. Sebelum kita mati ni kena ada suatu i'tiqad, suatu keyakinan, suatu keazaman. Aku nak betul-betul kenal Nabi ni sebab aku sayang kepada Nabi. Nak mencintai Nabi, kena betul-betul kenal batang tubuh Nabi. Di antaranya kita kena mengaji hadis-hadis tentang Syama'il Muhammadiyah. Lepas ni tuan-tuan cari tok guru, ustaz mengaji bagaimana sifat Nabi ni, macam mana, tinggi mana muka dia, macam mana mata, hidung, mulut dia, janggut dia, jambang dia, semua dicerita secara terperinci tentang sifat-sifat kenabian. Tuan-tuan, orang Yahudi dan Nasrani demo sangat kenal dengan Nabi ini, cuma demo tak ikut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina atainahumul kitaba, iaitu orang-orang yang kami beri kepada mereka akan kitab. Golongan ini juga disebut sebagai ahlul kitab. Siapa dia? Yahudi dan Nasrani. Yahudi Allah Ta'ala bagi Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa AS. Nasrani Allah Ta'ala turunkan Injil kepada Nabi Isa AS. Golongan ini disebut ahlul kitab. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Banyak cerita ahli kitab, ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Demo ni
Kenal betul-betul Nabi. Tapi mereka tak ikut. Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Macam mana tak kenal? Sebelum kelahiran Nabi lagi tuan-tuan, Allah Ta'ala dah sebut sifat kenabian ini di dalam Taurat, di dalam Injil. Kenal sungguh, ha? Sebelum Nabi lahir lagi, ulama Yahudi dah kenal. Disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil. Kenapa Allah Ta'ala buat pendedahan, pembongkaran, cerita awal-awal sebelum Nabi lahir, cerita awal-awal sifat kenabian begini, corak Nabi, kulit dia warna apa, bangsa apa, semua dia cerita. Nak bagi mudah kenal, supaya bila sahaja Nabi SAW diutuskan, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala yang merupakan kesudahan para Nabi, kesudahan para Rasul, senang nak beriman. Sebab tu bagi tahu awal. Tetapi perangai orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka ni mengubah firman-firman Allah. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang sifat-sifat kenabian itu dalam Taurat, Injil dia ubah. Sebab tu marinya amaran Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dalam surah Al-Baqarah ada dua ayat ni. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Siapa dia? Ulama Yahudi dan Nasrani. Kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini firman Allah, ini ayat-ayat Allah Ta'ala, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk menjual ayat-ayat Allah, agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan nilai harta benda dunia yang sedikit. Bila saya belajar tafsir, saya tengok huraian-huraian para ulama tentang ayat ini, rupanya sebenarnya ulama tafsir buat pertanyaan, sikit apa nak dibandingkan duit, harta benda, kekayaan dunia. Dia bagi kenderaan pada masa tu, bagi nak rumah, bagi rumah, nak duit, bagi duit. Sikit apa? Allah Ta'ala kata sikit, sebenarnya banyak. Rupanya Allah Ta'ala nak bagi tahu, nak dibandingkan dengan nikmat akhirat. Kalau orang tu benar, dia jujur beriman kepada Allah Ta'ala, apa yang dibuat kerana Allah. Kalau orang Yahudi tu dia tak tipu, dia cerita benda apa yang 100% disebut oleh Allah Ta'ala dalam Taurat, Injil, ganjaran di syurga lebih besar, lebih banyak. Hak dunia ni sikit, kenapa duk pelung hak sedikit? Walad darul akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia. Di sudut kekayaan, di sudut banyaknya, seronoknya. Nak dibandingkan dunia, lebih baik dan lebih kekal. Dunia tak kekal. Tapi Yahudi ni pilih apa? Pilih benda yang tak kekal, pilih kemewahan, kesenangan, kekayaan yang sementara, yang tidak kekal. Dia tukar sifat-sifat kenabian. Sebab tu banyak dalam Quran, kalau kita tengok khususnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut lagi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang berupa petunjuk yang kami sebut di dalam kitab, yakni Taurat dan Injil, mereka sembunyikan daripada pengetahuan orang. Sifat-sifat kenabian ni dia ubah. Mereka dilaknat oleh Allah. Apa makna laknat? Laknat ni kutukan, cacian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua manusia melaknat, dan seluruh makhluk akan melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Dalam masjid kita pada malam ini, bukan ada orang Yahudi, bukan ada orang Nasrani. Kenapa duk baca ayat Allah Ta'ala hentam, Allah Ta'ala kutuk, Allah Ta'ala caci Yahudi dan Nasrani? Para ulama tafsir menyebut untuk orang Islam mengambil pengajaran dan juga iktibar, jangan mencontohi orang Yahudi. Jangan mencontohi orang Yahudi. Segala cacian, kutukan, laknat Allah Ta'ala disebut dalam Quran tentang yang perangai Yahudi, kita kena baca juga kepada umat Nabi Muhammad. Kena baca juga ayat-ayat ini kepada orang Islam supaya jangan tiru perangai mereka. Sebab itu Allah Ta'ala jahat Yahudi dan Nasrani. Ini Allah Ta'ala simpul dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub maknanya orang Yahudi, ad-dallin orang Nasrani. Walaupun kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, kalau kita baca surah Al-Anfal, kita baca surah Al-Isra, banyak dah cerita jahat Yahudi Nasrani disimpul dalam surah Fatihah pula.
Jadi soalan yang kedua tadi, bagaimana nak melahirkan kecintaan kepada Nabi SAW? Kita kena kenal Nabi dulu. Lepas ni kita kena mengaji hadis-hadis Nabi, mengaji tentang syama'il Muhammadiyah, tentang sifat-sifat kenabian. Jadi saya nak sambung sikit lagi orang Yahudi ni. Walaupun dalam keadaan begitu jahat mereka, Rasulullah dan para sahabat tak jemu-jemu nak ajak mereka kembali kepada agama Islam, kembali kepada agama Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan ajaran yang telah dimansuhkan oleh Allah Ta'ala, iaitu Taurat dan Injil telah dimansuhkan oleh Allah. Nabi dan para sahabat tak jemu untuk menyampaikan dakwah kepada mereka supaya mereka memeluk agama Islam. Kalau mereka boleh menerima Nabi Isa, Nabi Musa, kenapa tak boleh terima Nabi Muhammad SAW? Kalau mereka boleh menerima Taurat dan Injil, kenapa tak boleh nak terima Al-Quran? La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sikap orang Islam terima semua Nabi-Nabi dan kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, dan kami kepadanya lah, yakni kepada Allah berserah diri. Allah Ta'ala tanya, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kenapa kamu gemar sangat, bersungguh sangat nak ajak mereka beriman, sedangkan mereka membaca kitab, setelah mereka baca kitab mereka ubah. Min ba'di ma aqalu, selepas mereka berakal faham, wa hum ya'lamun, setelah faham tu mereka ubah. Jahat tak jahat orang Yahudi dan Nasrani ini. Dalam ayat yang lain, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam ayat ini menggambarkan apa yang ada di dalam Taurat. Bila Allah Ta'ala kata wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin, sebutlah wa qulu hittatun, maknanya hittatun maknanya mintalah ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kamu melakukan. Dia tukar hittatun jadi hintatun, dia letak nun. Hintah maknanya gandum. Allah Ta'ala suruh makan, bukan suruh bertobat. Kalau suruh bertobat, kami banyak dosa, kami banyak salah dengan Allah Ta'ala. Perubahan Taurat dan Injil zaman Bani Israel lagi, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa lagi, bukan zaman sekarang, bukan zaman Nabi. Bila Nabi SAW wafat, lagi banyak perubahan di dalam Taurat dan Injil. Maka nak cari Taurat dan Injil yang asli tak ada dah. Perubahan demi perubahan, perubahan demi perubahan, perubahan dilakukan oleh mereka, memutar hukum Allah Ta'ala, agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka ini, kata Allah, mengambil sebahagian daripada ajaran kitab dan tinggal sebahagian yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala suruh orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada ajaran Islam ini keseluruhannya. Maknanya jangan tebuk-tebuk ajaran Islam. Hak kita suka kita ambil, hak tak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita tolak. Tak boleh. Takut jadi perangai tu, perangai Yahudi. Jadi ayat-ayat Quran yang saya baca pada malam ini khususnya untuk muhasabah diri saya. Adakah aku beramal ke tak dengan ayat ni? Aku jadi tiru perangai Yahudi ke? Saya mari sini tuan-tuan, niat yang sebenarnya bukan nak ceramah kat tuan-tuan, nak ceramah pada diri saya sendiri. Saya ikut tak ayat Quran? Saya ikut tak orang Yahudi ni yang Allah Ta'ala larang jangan ikut? Betul tak duk ceramah supaya nak tarik orang cinta kepada Nabi? Saya sendiri sayang tak kepada Nabi? Saya duk muhasabah diri saya ni. Sebelum mati ni kita nak berusaha nak membuktikan kita ni memang sayang kepada Nabi. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman sebahagian daripada ajaran Alkitab? Allah Ta'ala kata kepada Yahudi dalam Taurat dan Injil, kamu beriman sebahagian, kamu tolak sebahagian yang lain. Islam jangan macam tu, kena terima Islam seluruhnya. Jadi yang kedua, soalan yang kedua, bagaimana nak mencintai Nabi SAW? Kita kena kenal Nabi dulu, barulah datangnya perasaan cinta, sayang kita, kasih kepada Nabi SAW. Dan bila kita mengenali Nabi SAW, kita yang ketiga, kesan daripada kecintaan itu, kita sanggup melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Nabi sebagai tanda, sebagai bukti bahawa kita memang sayang kepada Nabi. Hadirin sekalian, mengapakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Siddiq, sangat-sangat membenarkan, sangat-sangat percaya kepada Nabi. Sebab Nabi cerita apa pun dia tak bantah, dia tak bangkang, dia tak bertikai. Bila Nabi turun daripada langit bertemu dengan Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kan, orang lain tahu.
Lepas tu orang tanya Abu Bakar, orang kafir, kamu percaya tak Nabi Muhammad naik ke langit? Aku percaya, lebih pada tu aku percaya. Lebih pelik pada tu, lebih ajaib pada tu, lebih ganjil pada tu, kalau Nabi cakap aku percaya. Sebab tu dapat gelaran As-Siddiq. Bukan suatu gelaran sahaja, satu pangkat, dan bukan satu pujian sahaja tuan-tuan. As-Siddiq ini adalah merupakan suatu anugerah yang besar daripada Allah Ta'ala di negeri akhirat. Sebab wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bukan satu pangkat gelaran saja, dia mempunyai satu kedudukan yang tinggi di negeri akhirat. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mereka itu bersama dengan para Nabi, yakni masuk syurga bersama dengan para Nabi. Taat Allah, taat Rasul. Jadi malam ni kita nak ajak saya sendiri dan tuan-tuan supaya cinta Allah, cinta Rasul. Bersama dengan para Nabi dalam syurga. Minan Nabiyyin yang pertama, golongan masuk syurga. Ulama-ulama tafsir kata dia ada 4 golongan ni. Pertamanya maknanya para Nabi, semua Nabi masuk syurga. Sama ada Nabi saja ataupun Nabi lagi Rasul, yang disebut 25 orang dalam Quran. Was-siddiqin, golongan yang sangat percaya kepada Nabi. Nabi-Nabi yang diutuskan daripada kalangan mereka. Termasuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan senang. Nabi kata AA, Nabi kata BB, hitam-hitam, putih-putih. Dia tak ada a. Itu perangai kita. Bila baca hadis Nabi, oh betul kan ni? Aku belajar dulu lagu lain. Kita baca hadis Sahih Bukhari ke Muslim, lain ni. Dia duduk teraduk. Dia boleh teraduk baca hadis. Macam mana nak dapat gelaran Siddiqin? Dia dah baca buku sumber-sumber, ambil mana pun tak tahu. Tiba-tiba kita baca hadis, berlaga lah, bertentangan, berbeza lah. Tak boleh, aku dulu aku faham lagu lain, sedangkan itu Bukhari Muslim. Nak termasuk tak dalam Siddiqin tu? Memanglah tuan-tuan boleh buat ceramah maulud ni, bukan setiap tahun, setiap hari pun boleh buat. Setiap hari boleh buat ceramah. Panggil malam ni panggil saya, esok panggil orang lain pula, tak ada masalah. Buat sebulan ceramah setiap malam. Tetapi kita tanya diri kita sendiri, betul tak nak ikut Nabi ni? Jadi balik ni bakat-bakat kita muhasabah. Betul tak sayang kepada Nabi ni? Di antara buktinya bila dengar sabda Nabi, sami'na wa ata'na. Imam Malik tuan-tuan dalam sejarah, bila saya belajar hadis dulu, tok guru saya cerita, Imam Malik dia di antara kitab yang saya pernah belajar, kitab karangan tulisan Imam Malik ni Muwatta' Imam Malik. Sebelum tok guru saya mengajar Muwatta' Imam Malik ni, dia cerita sejarah Imam Malik. Imam Malik ni kalau lalu kat kubur Rasulullah ni, dia tangkai kasut hormat Rasulullah walaupun Rasulullah dah wafat. Satu kali dia tengah baca hadis, dia digigit oleh binatang yang berbisa. Dikatakan kalau jengking. Muka dia merah berubah ni. Dia tak berhenti baca hadis ni. Hormat Nabi SAW. Sampai lagu tu punya sayang kepada Nabi, punya cinta kepada Nabi. Dalam kita tengok dalam isu yang lain, tadi kita cerita Imam Malik, para sahabat ni sanggup menjadikan diri mereka benteng daripada dihujani peluru-peluru musuh. Bila berperang kan, ada peluru daripada panahnya, tombaknya, lembing dan sebagainya, sanggup jadi benteng, jadi perisai kepada Rasulullah. Ada di kalangan mereka tersungkur jatuh syahid kerana badan mereka dipenuhi dengan peluru-peluru musuh. Bila mati, ada sahabat yang buat andaian, mati bunuh diri ke ni? Rasulullah duduk belakang tahan ni, mati bunuh diri ke? Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, wa minan nasi ma yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Sebahagian manusia sanggup mengorbankan diri mereka untuk mencari keredaan Allah. Mereka duk menganggap kalau Nabi mati, siapa yang nak meneruskan perjuangan dakwah ini, nak menyampaikan sunnah Nabi, nak menyampaikan ajaran Islam. Islam belum sempurna lagi, belum lengkap lagi. Ayat-ayat Quran tidak diturunkan sepenuhnya lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hukum hakam Islam ni tak diketahui lagi. Takut Nabi mati ni, sanggup tahan diri, sanggup merosakkan diri, sanggup mati syahid semata-mata nak mempertahankan Nabi. Kita tak salah sampai lagu tu tuan-tuan. Sekurang-kurangnya orang baca hadis dengar jangan lari.
Jangan bertikai. Bertikai saya tak apa tuan-tuan. Hadis Nabi tuan-tuan jangan bertikai. Tuan-tuan bertikai saya tak ada masalah langsung. Bertikai Quran, bertikai hadis je masalah. Dia masalah kepada akidah, masalah kepada keyakinan, masalah kepada kepercayaan kita kepada Nabi SAW. Yang keempat tuan-tuan, setelah kita kenal Nabi, kita cinta kepada Nabi SAW, apakah kelebihan menerima Nabi? Apakah kelebihan mencintai Nabi SAW? Jawapannya, kelebihan kita cinta, sayang, kasih kepada Nabi adalah merupakan sebahagian daripada bukti ada keimanan. Ada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Taala kata atiullaha wa atiur rasulah. Bukan saja taat kepada Allah, tapi taat juga kepada Rasul. Dia adalah merupakan sifat ciri orang yang beriman. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia meletakkan aku lebih dia kasihi daripada anaknya, daripada ayahnya dan seluruh manusia. Hadis ni dia ada asbabul wurud dia. Kalau kita mengaji Quran dia panggil apa dia? Asbabun nuzul ya. Sebab-sebab turunnya ayat Quran. Bila kita mengaji hadis dia ada asbabul wurud. Maknanya sebab-sebab waridnya datangnya sesuatu hadis. Sayyidina Umar bila bertemu dengan Rasulullah, dia cerita, aku ni selepas aku sayang kepada Allah, cinta kepada Allah Ta'ala, aku sayang pada diri aku sendiri. Dan Rasulullah kata tak boleh begitu. Selepas Allah Rasul, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia meletakkan aku paling dia sayang lebih daripada anaknya, lebih daripada ayahnya dan lebih daripada seluruh manusia. Memang kita sayang anak isteri kita kan, kaum kerabat kita, kaum keluarga kita, tetapi kesayang kita, kecintaan kita kepada keluarga kita, anak isteri kita jangan melebihi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lebih. Jangan lebih. Yang kelima bukti cinta kepada Nabi, kalau kita tengok tadi sifat-sifat orang yang beriman, dia cinta kepada Nabi, salah satu daripadanya cinta kepada Nabi. Ini kita nak sebut pula apakah bukti cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi SAW. Disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa yang ada 3 perkara ini, Nabi kata, nescaya dia telah memiliki kemanisan iman. Wa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaklah dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Kita sayang kepada anak isteri kita, siapa bagi jadi? Allah. Sayang kepada kereta, siapa bagi rezeki sehingga kita boleh beli kereta? Allah. Sayang kepada rumah kita, rumah banglo kita kan, siapa bagi duit kat kita tu? Rezeki itu siapa bagi? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Kita boleh menganut agama Islam, menerima agama Islam ni siapa? Ajaran siapa? Siapa yang mula-mula menyampaikan ajaran dakwah? Tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran dakwah, perjuangan, jihad yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maknanya yang kedua, yang pertama, mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Dan yang kedua, dia tidak kasih kepada seseorang melainkan kerana Allah dan Rasul. Yang ketiga, Nabi kata, wa an yaqraha ay ya'uda fil kufri ba'da an qadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci, dia tak suka menjadi kafir, dia tak suka kembali menjadi kafir, sebagaimana dia benci, dia tak suka dia dicampakkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala, Nabi kata ya'udu, kembali menjadi kafir? Dalam Quran pun dia ada perkataan riddah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Riddah, murtad. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi
Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahu yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Dalam Quran dia ada perkataan riddah, murtad. Dalam hadis pun dia ada perkataan riddah dan murtad. Hak dalam fiqh lagi banyak. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita kaji rupanya jangan jadi murtad. Dalam hadis ni kita jangan kembali menjadi kafir. Kerana asal-asal sahabat semua kafir. Asal-asal sahabat sebelum masuk Islam semua kafir. Jadi di antara ciri orang beriman, dia benci kembali menjadi kafir. Kerana dia dah kafir dulu. Sahabat ni zaman jahiliah dia dah kafir dulu. Di antara ciri beriman ni, dia benci kembali menjadi kafir. Dulu dah kafir, jangan ulang balik kafir. Sebagaimana dia benci, sebagaimana dia takut kalau dia dicampakkan ke dalam neraka. 3 perkara ni tuan-tuan balik boleh hafal, tak hafal matan dia, teks hadis ni tak hafal tak apa, hafal dia punya makna dia. Yang pertama, ciri orang beriman ini, bukti dia beriman kepada Allah Ta'ala, mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Yang kedua, tidak mengasihi seseorang melainkan kerana Allah. Yang ketiga, benci menjadi kafir sebagaimana dia benci dan takut dia dihumbangkan di dalam neraka. Dia takut sangat masuk neraka. Sebab apa nak takut daripada neraka? Kalau kita tengok dalam Quran, walahum azabun azim, walahum azabun muhin, walahum azabun alim, inna azab rabbika lasyadid. Banyak cerita bab sebut neraka ni memang tak boleh nak bayang. Sebut neraka ni tak ada azab tuan-tuan. Di atas dunia yang lebih dahsyat daripada neraka. Tak ada azab. Ceritalah orang kena semelih ke, kena gantung ke, kena belasah ke. Nak dibandingkan dengan azab neraka tak boleh nak bayang. Sebab Quran sendiri menyebut fama asbarahum 'alan nar. Alangkah tahannya, alangkah mampunya mereka duduk dalam neraka. Allah Taala perli fama asbarahum 'alan nar. Alangkah tahannya, sabarnya mereka berada dalam neraka. Tak ada orang yang tahan. Sebut neraka ni, sahabat boleh menangis. Sayyidina Umar satu ketika tuan-tuan, bila dia jadi khalifah, dia biasalah rau rumah-rumah rakyat dia. Dia tengok mana rakyat jelata yang susah, yang miskin, dia bagi bantuan. Dia sendiri pikul gandum, pikul makanan, dia hantar. Bila dia sampai di rumah seorang pemuda, secara kebetulan pemuda tu baca ayat Quran. Sampai entah ayat inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan datang. Bila azab itu datang, malahu min dafi', tak ada siapa yang boleh tolak, nak halang daripada menahan daripada azab Allah Ta'ala. Nak tepih, nak lari, tak boleh. Sayyidina Umar faham. Dia rasa, aku ni walaupun orang panggil Amirul Mukminin, ketua bagi semua orang beriman, walaupun aku ni seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang ketua negara, kalau azab itu datang, aku sendiri pun tak boleh nak ngelak, tak boleh nak tahan, tak boleh nak tepih. Tumbang daripada kuda. Dengar ayat Quran ni, tumbang. Kita ni bukan kata nak tumbang, nak pensan, menangis pun tak pernah. Baca Quran tak pernah menangis. Tuan-tuan, ada kelebihan menangis ni, tapi kena menangis seorang-seorang lah, bukan menangis depan orang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabuz Zakah. Dalam keadaan khalian fafadat ainahu, duduk bersunyi-sunyian, menangis, meraung kerana takut kepada Allah Ta'ala. Kalau menangis depan orang ni mungkin boleh jadi riak, dia boleh rujuk dan sebagainya. Tetapi menangis, siapa pun tak ada menangis betul-betul, takut kepada Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala, azab kubur, takut betul-betul, dia ada kebaikan dia. Salah satu golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di negeri akhirat nanti. Yang keenam tuan-tuan, perbezaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi tuan-tuan, boleh tak? Sikit lagi. Dalam masa 10 ataupun 15 minit lagi kita akan tamatlah insya-Allah. Dia kata perbezaannya 5 perkara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, yang di mana 5 kelebihan ini tidak dikurniakan kepada Nabi-Nabi yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan wa lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku dikurniakan 5 perkara, yang mana 5 perkara ini tidak dikurniakan mana-mana Nabi sebelum aku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Dicampakkan kegurunan kepada musuhku
dalam jarak perjalanan sebulan perjalanan. Kalau 2 hari 2 malam berjalan, boleh jamak qasar dah. Tapi sebulan tu jarak yang jauh sangat. Musuh sebelum bertemu dengan Nabi dah ada perasaan takut, gobra, takut, susah hati. Kalau susah hati, kenapa lawan juga Nabi? Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Kerana hasad, kerana benci kepada Nabi, walaupun takut lawan juga. Kerana benci. Walaupun tengok Nabi ni gerun sebenarnya, Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada Nabi, orang tengok dia takut. Dalam perjalanan menuju nak pergi serang Nabi, nak bunuh Nabi tu dalam keadaan takut. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, kelebihan yang pertama. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura, masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salah fayusalli. Yang kedua ni, dijadikan bumi ini sebagai masjid. Maknanya boleh semayang di atas mana-mana bumi Allah Ta'ala ni. Mana-mana daripada kalangan umatku, bila masuk waktu semayang, dia boleh semayang di atas permukaan bumi Allah Ta'ala. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kalau umat yang terdahulu, dia mesti semayang tempat ibadah. Kalau kata masjid-masjid yang disebut sebagai sawami', gereja, masjid dan sebagainya. Luar daripada tu, semayang tak sah. Allah Ta'ala jadikan syariat pada zaman tu ketat. Contohnya orang cara nak bertaubat. Bani Israel, cara bagaimana dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada dosa yang dilakukan? Uqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kena bunuh diri. Bunuh diri ni ulama kata duduk di tengah padang, Allah Ta'ala datangkan suasana cuaca gelap, pakai tikam orang ni tikam orang ni, mati. Itu cara nak bertaubat. Kalau kita dosa kita banyak, Allah Ta'ala perintahkan arahan buat macam tu malam ni, tuan-tuan sanggup tak? Saya tikam tuan-tuan, orang lain pula tikam saya. Bila gelap saya dulu lari. Kena tikam. Sakit tuan-tuan sebelum mati ni. Tapi orang dulu-dulu sanggup. Sesuai dengan ajaran, sesuai dengan keadaan, perangai, kelasakan mereka. Datang syariat yang berat. Sebab itu apa yang Allah Ta'ala sebut lagi, umat yang terdahulu, mereka punya syariat berat. Di antara contoh yang kita sebut tadi, cara bentuk taubat. Dan disebut juga di dalam hadis, kalau pakaian mereka terkena najis, kena potong, tak boleh basuh. Tetapi datangnya Nabi Muhammad, diturunkan Al-Quran, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Segala hukum yang keras, yang berat dibuang, diangkat, didatangkan suatu hukum yang ringan, yang mudah, yang sesuai dengan umat Nabi Muhammad yang kerdil-kerdil, yang tak mampu, yang lemah-lemah ni. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang kerdil, pertengahan, yang tak lasak ni, Allah Ta'ala datangkan satu syariat yang mudah. Sebab tu Nabi kata, yassiru wa la tu'assiru. Permudahkan, jangan persuditkan. Innama bu'istum muyassirin wa la tub'asu mu'assirin. Kamu dibangkitkan untuk memudahkan manusia. Kamu dibangkitkan bukan untuk mempersulitkan akan manusia. Yang seterusnya tuan-tuan, wa uhillat liyal ghanaimu. Dihalalkan ghanimah. Kalau umat yang terdahulu bila berperang dapat harta rampasan perang, ghanimah ni maknanya harta rampasan perang. Ghanaimu jamak daripada ghanimah, maknanya kena bakar, kena musnah harta rampasan perang. Nabi-nabi dulu dia tak boleh guna, tak boleh ambil manfaat. Adapun umat Nabi Muhammad dibenarkan mengambil manfaat daripada harta ghanimah. Dan wa'titu syafa'ata, aku boleh memberi syafaat. Yang keempat, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelima perbezaan Nabi Muhammad dengan nabi yang lain, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu fi qaumihi khassatan, dibangkit kepada kaum mereka sahaja, wa bu'istu ila nasi kafatan, aku dibangkitkan untuk seluruh manusia. Maknanya bila Nabi wafat, Allah Ta'ala datang pula Nabi lain untuk menyambung perjuangan dakwah yang disampaikan oleh Nabi yang terdahulu. Maka ajaran syariat pada masa itu tak sesuai dah. Datang pula Nabi lain bawa syariat baru. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Demi sesungguhnya kami membangkitkan kepada setiap umat itu akan seorang rasul. Tujuan rasul itu dibangkitkan untuk mengajak manusia supaya kembali kepada Allah, beriman, mengabdikan diri kepada Allah, menjauhkan diri daripada taghut. Taghut ni, ini apa makna? Ma'ubida min dunillah minal jin wal ins wa ghairi zalik. Sesuatu yang disembah selain daripada Allah Ta'ala, semua dipanggil taghut.
Sembah manusia dipanggil taghut, sembah jin dipanggil taghut, sembah berhala dipanggil taghut. Apa-apa yang disembah selain daripada Allah Taala semua dianggap sebagai taghut. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Barang siapa yang mengkufuri taghut, tak beriman kepada taghut, tidak menyembah taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Maka mereka telah memegang suatu ikatan, suatu simpulan yang sangat kukuh dan tidak akan terungkai sekali-kali. Yang ketujuh, apakah kelebihan dan kemuliaan Nabi SAW? Kelebihan dia banyak. Kelebihan yang paling besar tang mana? Di mana kekuatan Nabi, kemuliaan dan kehebatan Nabi? Kalau kekuatan hantuah terletak daripada mana? Di keris tamin syarinya kah? Di badannya kah? Di mana tuan-tuan? Di huruf ta. Itu kekuatan hantuah. Kekuatan, kemuliaan, kehebatan Nabi terletak di mana? Bukan terletak kepada pedangnya, pakaiannya, capalnya, kopiahnya. Bukan itu kekuatan Nabi. Kemuliaan Nabi sebab dia pakai jubah lawa. Dah. Pedang Nabi ni lebih canggih, lebih panjang tak? Mungkin pedang Abu Jahal, Abu Lahab lebih panjang, lebih hebat, lebih kukuh daripada pedang Nabi. Mungkin jubah Abu Jahal, Abu Lahab lebih comel daripada jubah Nabi. Mungkin capal Abu Lahab, Abu Jahal lebih cantik daripada capal Nabi. Bukan itu kemuliaan tuan-tuan. Kemuliaan Nabi SAW dibandingkan dengan orang-orang lain kerana apa? Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. Kelebihan Nabi kerana yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Itu kelebihan Nabi. Kalau Nabi tidak diturunkan wahyu, tak diangkat menjadi Nabi, tidak jadi seorang Rasul, jadi sebagaimana orang biasa. Tu nak kena ingat. Kelebihan Nabi bukan apa barang-barang yang saya sebutkan tadi, kepada pedang dia ke, kepada tubuh badan dia yang besar ke, tak. Kelebihan Nabi daripada manusia-manusia yang lain kerana diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi tidak diturunkan wahyu, dia sama macam orang lain. Bila nak kelebihan Nabi SAW kerana wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu itulah yang kita nak ikut, wahyu itulah yang kita nak amalkan, wahyu itulah yang kita nak laksanakan dalam kehidupan kita. Sama ada wahyu itu yang berbentuk Al-Quran ataupun sesuatu yang telah dihuraikan oleh Nabi SAW melalui hadis-hadisnya. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak bertutur dengan hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Yang ke-8, bagaimana cara tuan-tuan sahabat melahirkan kecintaan mereka kepada Nabi SAW setelah Nabi wafat? Kalau semasa Nabi hidup, apa sahaja arahan Nabi, suruhan Nabi, semua mereka buat. Sebab tu banyak ayat-ayat Al-Quran, di antaranya di dalam surah An-Nur dan juga di dalam surah Al-Anfal. Jangan mendahului perkataan Rasul, jangan buat tak dengar suruhan Rasul ini. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu membuat panggilan Rasul, suruhan Rasul sebagaimana panggilan-panggilan orang lain. Tak layan, buat tak dengar. Ketika Rasulullah masih ada, mereka bagi tumpuan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul. Tapi bila Rasulullah wafat, macam mana? Mereka menyebarkan hadis Nabi SAW. Perjuangan dakwah yang disampaikan oleh Nabi diteruskan oleh para sahabat. Itu bukti mereka sayang Rasul. Sebab apa kita nak kena tahu? Sebab yang paling sayang Rasul ini bukan kita. Walaupun kita mendakwa demikian, yang paling sayang cinta Rasul ini adalah para sahabat. Tadi saya sebut tadi, sanggup merosakkan diri, sanggup menggadai nyawa demi nak mempertahankan Rasulullah SAW. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu raufun bil ibad. Sebagian manusia sanggup merosakkan tubuh badannya, menghancurkan tubuh badannya untuk mencari keredaan Allah, dan Allah Ta'ala maha lembut terhadap hamba-hambanya. Rasulullah pernah tengok pedang Nabi macam mana, Rasulullah pernah tengok khuf Nabi macam mana, Rasulullah pernah tengok kuda, sahabat pernah tengok kuda Nabi macam mana, sahabat pernah tengok jubah Nabi macam mana. Tetapi
semua yang dimiliki oleh Nabi, lakaran-lakaran, gambar-gambar kuda ke, mereka tak pernah lukis, tak pernah ukir. Oh, lukis gambar pedang Nabi, letak atas kopiah ke, atas serban ke. Nah, sahabat tak buat. Kalau kita nak kata kita sayang kepada Nabi, sahabat lebih sayang kepada Nabi. Pedang Nabi sahabat pernah tengok, capa Nabi sahabat pernah tengok, khuf Nabi sahabat pernah tengok. Tak pernah pun ambil buat ukiran gambar, replika apa yang ditinggalkan oleh Nabi, tak atas serban kopiah ke, nak semayang duk tengok selipar tu. Tak ada. Mereka itu disebut oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Diakui oleh Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia di zaman aku, iaitu para sahabat. Bagaimana para sahabat melahirkan kecintaan mereka, kasih sayang mereka kepada Nabi SAW. Kita dah lama ni makin dah lari. Makin lama dah lari. Makin jauh kita dengan Nabi. Sangat-sangat kita berbeza dengan apa yang dilakukan, tindakan yang telah ditunjukkan oleh para sahabat bagi melahirkan kecintaan kepada Nabi. Dah lari dah. Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, taraktukum alal hajjatil bayda lailuha kanahariha wala yazighu anha illa halik. Aku meninggalkan agama Islam ini, maknanya putih bersih, malam seperti siang, sama saja. Malam pun bersih, siang pun bersih. Islam yang suci, yang murni, yang bersih, yang putih ditinggalkan oleh Rasulullah. Dia kata tidak akan tergelincir daripada agama Islam ini, melainkan halikun, orang yang rosak. Tergelincir rosak. Banyak kita tergelincir daripada kalangan umat Islam. Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang lain, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua arahan, dua perintah. Amraini, amara ya'muru amran, amraini. Aku tinggalkan kepada kamu dua perintah yang mesti kamu amalkan, iaitu kitab Allah dan sunnahku. Jadi kalau betul kita cinta kepada Nabi, kita kena mengikuti jejak langkah para sahabat, bagaimana kaifiat ataupun cara mereka melahirkan kecintaan kepada Nabi SAW. Dan sikit saya nak sebut tuan-tuan sebelum akhir ni, ada seminit dua lagi, tentang maklumat yang kita selalu dengar kan, tentang kelahiran Nabi. Saya nak sebut dua yang terakhir ni, kelahiran Nabi dan kewafatan Nabi. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab ni kan, Majmu' Syarif kan, dan kitab berjanji ni, semua tuan-tuan pun belajar berjanji kan, saya pun sama lah. Maklumat dalam kitab ni dia kata apa? Rasulullah SAW dilahirkan di dalam keadaan telah berkhitan. Dia kata fulida makhtunan, muqahhalan, madhunan, mu'attaran, mukarraman. Hebatnya Rasulullah ni dah lahir dalam keadaan dah bersunat, bercelak, pakai minyak atar, pakai minyak rambut. Lepas tu disebut lagi, Rasulullah ni lahir dia tunjuk ke langit. Dia lahir dalam keadaan telah berkhitan, dan dia badan dia terserempak di atas bumi sebab dia tak pakai pakaian. Semua maklumat itu tidak benar. Rasulullah SAW lahir sebagaimana bayi-bayi yang lain, dalam keadaan tidak bersunat, macam mana manusia biasa. Jadi ada orang yang terlalu ghulul di dalam nak menunjukkan cinta kepada Rasul ini, dia sampaikan maklumat-maklumat yang salah, yang terpaksa kita kena peringatan, kita kena perbetulkan. Sebab berkaitan dengan Nabi, mesti mempunyai maklumat yang betul, maklumat dan juga sandaran yang sahih. Itu sedikit tentang masalah kelahiran Nabi. Saya tak nak syarah panjang-panjang malam ni kita nak bagi sikit-sikit ya. Lepas ni tuan-tuan kena mengaji hadis, nak tahu bagaimana tentang latar belakang Nabi, tentang apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Hasil daripada kita mengetahui tentang latar belakang Nabi, perjuangan Nabi, ibadah yang dilakukan oleh Nabi, tujuannya tidak lain dan tidak bukan nak tiru perangai Nabi, nak tiru ibadah yang dilakukan oleh Nabi, pegangan akidah yang dipegang oleh Nabi SAW. Kalau itu tidak dapat dilaksanakan, kita sambut maulid tiap-tiap tahun tak jadi apa tuan-tuan, tak ada kesan, tak jadi apa. Tahun depan sok panggil lagi penceramah, mungkin masjid baru pula, mungkin ceramah tahun depan masjid baru pula, lagi canggih, lagi hebat kan, orang lagi ramai. Tetapi kalau kita tak berubah,
bukti tak ada yang menunjukkan kita cinta kepada Nabi, maka ceramah kita, majlis kita ni maknanya tak ada kesan. Yang kedua, tentang kewafatan Nabi. Apakah ucapan yang terakhir yang disebut oleh Nabi SAW ketika dia nak meninggal dunia? Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, dalam Facebook, dalam pengajian saya dah sebut dah. Tapi bagi yang tidak mengikuti perkembangan tersebut, saya nak tanya, apakah perkataan yang terakhir yang disebut oleh Nabi SAW? Sebab orang duk ceramah ni, rata-rata tuan-tuan dengar kan, ummati, ummati, ummati kan. Saya bawa Kanzul Mutawari, Syarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dikarang oleh Maulana Zakaria. Dalam Sahih Bukhari, dalam babu akhir ma takallama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab akhir tuturan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ke 4463. Tuan-tuan boleh tulis, boleh hafal. 4000, hadis yang ke 4463. Haddatsana Bishr bin Muhammadin haddatsana Abdullah qala Yunus qala Zuhri akhbarani Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab fi rijal min ahli al-ilmi anna Aisyah qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut bahawa Aisyah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, wa huwa sahihun. Dia sebut sabda Nabi padan lah, takkan Nabi tipu. Dia kata sahih pula apa yang Nabi kata. Sahih apa yang Nabi kata. Innahu lam yuqbad nabiyyun, bahawasanya tidak diwafatkan mana-mana Nabi hatta yara maq'adahu minal jannah, sehingga Nabi sallallahu, mana-mana Nabi tidak diwafatkan, tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia akan diperlihatkan tempatnya di dalam syurga. Nabi pun nampak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nampak tempat di syurga. Summa yukhayyara falamma nazala bihi wa ra'suhu ala fakhizihi wa ghushiya alaihi. Rasulullah mati, kepala dia duduk atas pangkuan aku. Lalu tak lama lepas tu dia pengsan. Summa afaqa, bila dia sedar, fa ashkhasa basarahu ila saqfil bait. Dia tengok ke atap. Kalau kita tengok dalam hadis Bukhari, dalam hadis yang lain, Rasulullah ni sakit pitam sangat, nak mati, sudah dia meninggal dunia. Sebab itu rupa-rupanya mati ni dia ada rasa. Dia ada rasa rupanya. Kerana Quran sebut kan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai. Za'iqah ni rasa. Kalau kita makan minum ada rasa, mati ada rasa tuan-tuan. Apa rasa? Sakit. Rasa pula apa sakit. Sebaik-baik manusia, kekasih Allah Subhanahu wa taala pun rasa sakit. Kita besok tak lepas lari tuan-tuan, mesti akan rasa sakit. Sebab itu dia ajar kepada kita bila selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkan kepada kami bila berhadapan dengan gelombang sakaratul maut. Summa qala Allahumma rafiqul a'la. Itu yang Nabi sebut, bukan sebut ummati, ummati, ummati. Allahumma rafiqul a'la. Sebahagian ulama kata rafiqul a'la, dia rindu nak jumpa para malaikat. Sebahagian ulama kata rafiqul a'la minan nabiyyin. Ayat yang kita bacakan tadi, nak rindu nak bertemu dengan para nabi. Sebahagian ulama kata rafiqul a'la, dia rindu nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis yang sahih dia tak sebut ummati, ummati. Yang ni orang duk ceramah kan. Sebut ummati, Nabi ni sayang kepada umat. Betul Nabi sayang kepada umat. Tetapi penghujung usia dia, sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia sebut Allahumma rafiqul a'la. Saya nak baca sikit bagaimana huraian Maulana Zakaria. Sebab di sana, di zaman Aisyah setelah Nabi SAW wafat, Aisyah cerita hadis ni sebab apa? Tersebar di Madinah tentang orang-orang yang fanatik dengan Sayyidina Ali. Dia kata wa ka'anna Aisyah asyarat ila ma asya'athu ar-rafidatu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa ila Ali radhiyallahu anhu bil khilafah wa an yuwaffiya duyunahu. Tersebar cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia wafat, dia mewasiatkan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Ni yang Syiah pegang ni. Sebab sepatutnya bukan Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Ali, kerana ada hadis. Aisyah kata bukan, aku sendiri dengar apa yang dia cakap. Dia meninggal atas pangkuan aku, dan Rasulullah suruh selesaikan hutang dia. Jadi maknanya zaman tu setelah Rasulullah
wafat sahaja berlaku kekecohan, kekeliruan, dan sebahagian daripada kalangan orang Islam dah mula lari sikit demi sikit tentang ajaran Islam. Zaman kita ni 1400 tahun lebih dah, lagi orang tinggal ajaran Islam, tidak berpegang dengan ajaran yang sebenarnya. Salah satu contohnya, cara melahirkan kecintaan dan kasih sayang terhadap Nabi dalam riyah. Dan dikatakan, sebab apa kena muliakan capal? Sebab capal itu naik sampai atas pada Sidratul Muntaha lagi, atas Arash. Sedangkan kalau kita baca hadis yang atas pada Arash ni tak ada siapa-siapa makhluk, Rasulullah pun tak boleh sampai. Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala punya nak cerita mulianya capal ni. Capal tu naik sekali Isra Mi'raj sampai kepada Arash. Semua riwayat-riwayat yang palsu ataupun disebut sebagai riwayat yang maudhu'. Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Wallahu alam, sekadar itu dulu. Semoga tazkirah perbincangan kita, perkongsian maklumat pada malam ini dijadikan suatu pahala dan juga ibadah untuk kita bawa bekalan semasa kita meninggal dunia besok. Selain daripada sembahyang, puasa, zakat, haji, berzikir, selawat, kita minta juga Allah Ta'ala jadikan perhimpunan kita pada malam ini suatu ibadah, yang ibadah itu dia menghasilkan pahala untuk menjadi bekalan kepada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada guna harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera. Wallahu alam, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.